Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua anak-anak murid cikgu. So hari ini kita akan mulakan pelajaran kita. So cikgu harap awak semua sihat dan bersedia untuk belajar. Okey, hari ini kita masih berada dalam bab yang sama, iaitu bab 1 warisan negara bangsa. Cuma kita beralih subtopik ke subtopik yang kedua, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, apa yang akan dibelajar dalam subtopik ini? Awak akan belajar berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan Barat. So, apa pentingnya belajar topik ini? Pentingnya belajar topik ini adalah untuk menimbulkan rasa bangga terhadap warisan negara bangsa. So, apa pemikiran sejarah yang awak akan dapat? So, awak akan dapat meneroka bukti warisan negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, kita terus masuk subtopik kita, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka menggambarkan kepentingan pembinaan dan perkembangan sesebuah negara bangsa. Dalam pembentukan negara bangsa, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran, peraturan, masyarakat yang tersusun dan corak politiknya yang tersendiri. So, diringkaskan daripada yang panjang ini, apa yang dia nak beritahu kepada awak? Awak kena tahu Kesultanan Melayu Melaka ini dia ada ciri-ciri negara bangsa dia yang tersendiri, dan dalam subtopik inilah akan awak belajar. Okey, ada berapa ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka? Okey, ada 6. So, yang pertama kerajaan, yang kedua rakyat, yang ketiga kedaulatan, yang keempat wilayah pengaruh, yang kelima undang-undang, dan yang terakhir adalah lambang kebesaran. So, kita akan pergi satu persatu. Yang pertama kerajaan. Apa itu kerajaan? Kerajaan ni muncul disebabkan oleh adanya raja. Okey, kerajaan maksudnya satu tempat itu dia ada kerajaan yang memerintah. Bila nama ada kerajaan memerintah mesti ada raja, betul? Raja inilah pemerintah tertinggi. Siapa bantu raja? Yang bantu raja adalah pembesar. Kalau dalam Kesultanan Melayu Melaka, okey, pentadbiran dia ada sistem pembesar 4 lipatan. Apa itu sistem pembesar 4 lipatan tu nanti awak akan belajar. Okey, yang seterusnya. Sistem pentadbiran kerajaan yang tersusun menjadikan Melaka sebagai empayar yang terkenal, dan selepas kedatangan Islam, pemerintah Melaka menggunakan gelaran Sultan. Sebelum itu kita guna gelaran Raja. Lepas datangnya Islam, gelaran Raja itu telah ditukarkan kepada gelaran Sultan. Okey, ciri yang kedua iaitu rakyat. Siapa rakyat? Rakyat ini adalah golongan yang diperintah. Okey, siapa yang memerintah? Yang memerintah rakyat adalah Sultan dan pembesar. Sultan yang dibantu oleh pembesar. So, sebagai seorang rakyat, kita kena apa? Kita kena setia kepada Sultan dan kita kena patuh kepada undang-undang yang dikuatkuasakan. Kena patuh pada undang yang telah dibuat oleh pemerintah. So, rakyat Melaka ini terdiri daripada orang Melayu dengan orang laut. Okey, kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh Sultan manakala rakyat mengakui kekuasaan Sultan. So, hubungan timbal balik mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dan golongan yang
diperintah. Apa itu hubungan timbal balik? Okey, hubungan timbal balik ni maksud dia hubungan yang saling berkait lah antara satu sama lain. Golongan pemerintah, dia tak boleh perintah kalau tak ada golongan diperintah, betul tak? Dia nak perintah siapa? Kalau kita rakyat pun sama juga. Kita tak boleh kalau tak ada golongan yang memerintah kita. Dalam sesebuah kerajaan mesti ada golongan pemerintah dan mesti ada golongan yang diperintah. Sama juga jika kita nak kaitkan dalam situasi semasa kita di negara kita, betul tak? Kita golongan rakyat ini ada golongan pemerintah kita. Siapa pemerintah kita? Paling tinggi itu adalah agung. Lepas tu siapa? Perdana Menteri. Barisan-barisan menteri-menteri kabinet. Okey, kita pergi yang ketiga, iaitu wilayah pengaruh. Awak pun faham kan apa maksud pengaruh? Pengaruh tu maksud dia kawasan, wilayah pengaruh ni maksud dia kawasan yang berjaya dipengaruhi oleh raja yang memerintah. Okey, so raja yang memerintah ini, okey, dia ada wilayah pengaruh dia, wilayah kekuasaan dia. Kalau tengok peta kat sini, cikgu telah sediakan. Ini Melaka, Gusian Melayu Melaka. Ini adalah kawasan-kawasan ataupun wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka. Okey, bagaimana wilayah pengaruh ini boleh terjadi? Okey, dengan sama ada melalui perkahwinan, penaklukan, naungan ataupun persahabatan. Okey, lagi besar wilayah pengaruh sesuatu raja tersebut, sesuatu kerajaan tersebut, lagi gah kita nampak kerajaan tersebut. Okey, lagi besar tu maksud dia sultan itu kelihatan lebih berwibawa lah ya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah kedaulatan. Daulat. Okey, kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan dan merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayahnya. Okey, kedaulatan ini hanya ada pada sultan, merupakan hak mutlak sultan. Kalau kita rakyat-rakyat biasa ni tak ada daulat. Sultan saja ada daulat. Sebab tu kita dah sebut daulat tuanku, daulat tuanku. Kita pun tak tahu apa maksud dia kan. So kita kena tahulah apa maksud kedaulatan itu adalah hak mutlak seorang sultan. Okey, kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka juga diiktiraf oleh kerajaan dinasti Ming dan telah menghantar beberapa orang utusan, antaranya termasuklah yang diketahui oleh Laksmana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan China dengan Melaka. So faham apa maksud daulat? Daulat tu maksud dia hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayahnya. Okey, yang seterusnya undang-undang. Nama pun kerajaan mesti ada undang-undang. Di Melaka ada dua jenis undang-undang, iaitu Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. So, apa beza Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka ni? Okey, beza dia, Hukum Kanun Melaka ini digunakan di darat. Undang-Undang Laut Melaka ini digunakan di laut oleh pelayar-pelayar ataupun orang yang terlibat dengan laut, dengan pelabuhan dan sebagainya. Okey, undang-undang ini digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Undang-undang ini menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Dia sama juga dengan situasi kita sekarang. Kita duduk dalam
negara kita iaitu negara Malaysia aman dan damai. Kenapa boleh aman dan damai? Kerana adanya undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, macam-macam boleh berlaku. Okey. Ini cikgu pergi sepintas lalu apa itu hukum kanun Melaka, apa itu undang-undang Laut Melaka. Okey, hukum kanun Melaka juga dikenali sebagai Undang-Undang Darat Melaka atau Risalah Hukum Melaka. Ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, undang-undang ini mengandungi 44 fasal. Okey, nama pun undang-undang darat so digunakan di darat. Contoh dia digunakan dalam soal nikah dan jual beli, dalam hudud, larangan riba dalam perniagaan. Okey. Hukum kanun Melaka ini berdasarkan undang-undang Islam. So kita tengok undang-undang Laut Melaka. So digunakan dalam pelayaran. Okey, diperkenalkan ataupun ditulis semasa zaman pemerintahan Sultan Mahmud atas permintaan Nahkoda Melaka yang menginginkan hukum pelayaran yang tetap. Apa yang ada dalam Undang-Undang Laut Melaka ini? Menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan, tugas pengawal kapal, langkah keselamatan dalam kapal, tugas anak-anak kapal, penyewaan dan penumpangan kapal dagang, kuasa nahkoda menjatuhi hukuman. Okey, ciri yang seterusnya adalah lambang kebesaran. Okey, apa itu lambang kebesaran? Lambang kebesaran itu adalah identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Lambang kebesaran ni menjadi simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Contoh lambang kebesaran ni, contoh dia apa? Contoh termasuklah adat istiadat, penggunaan warna. Contoh dia, okey, cikgu ada guna warna kuning ni, betul? Awak sendiri pun sedia maklum kan? Warna kuning diraja ini, nama pun kuning diraja, betul? Kenapa nama kuning diraja? Sebab dulu warna kuning ini hanyalah boleh digunakan oleh golongan raja. Kita ni rakyat-rakyat biasa ni tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab itulah lambang kebesaran. Sebagai seorang pemerintah, sebagai seorang sultan, itu lambang kebesaran. So kita kena ikutlah Lepas itu contoh yang lain seperti nobat, regalia dan cap mohon. Okey, yang seterusnya. Okey, sebelum cikgu lupa dan cikgu takkan lupa. Okey, kerja rumah dan latihan untuk awak semua. So yang pertama sekali, salin nota yang cikgu berikan dalam buku nota awak. Yang kedua, buat latihan. Okey semua, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham dengan penerangan cikgu. Dan seandainya tak faham di mana-mana, sila PM cikgu. Boleh tanya cikgu secara personal ataupun kita boleh berbincang di dalam grup WhatsApp kita. Okey, akhir kata, cikgu doakan awak sihat. Dan jangan lupa untuk buat kerja yang telah cikgu berikan. Okey guys, jangan lupa subscribe video ini. Okey, bye. Assalamualaikum.